Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dina Shah Salim dan ini adalah analisis. Saudara, minggu sudah baru saja kita bercakap soal rang undang-undang mufti yang kami bawakan kepada anda berkaitan tentang pembuat dasar dan juga pengamal undang-undang untuk melihat dalam konteks pandangan mereka berkaitan tentang rang undang-undang ini. Dan kali ini kita nak menelusuri lebih dalam lagi dalam konteks soal memperkasa fatwa dan juga memperkukuhkan syiar Islam. Kami bawakan sekali lagi topik tentang RUU Mufti dan kali ini saya bersama dengan dua individu untuk bercakap dalam konteks ini. Saya bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Luqman Abdullah yang merupakan Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan analisis. Juga di hujung sana saya bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam Adil yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Ini merupakan satu topik yang sedang mendapat tumpuan khususnya bagi umat Islam secara keseluruhannya kerana ia terkait dengan bagaimana undang-undang itu akan diperkasakan khusus berkaitan tentang wilayah persekutuan. Dan sebelum kita bercakap secara lebih lanjut berkaitan tentang undang-undang ini, kerana rang undang-undang ini, kalau saya telusuri secara lebih mendalam, ia bukan semata-mata terkait tentang bagaimana peranan mufti itu sahaja, tetapi bagaimana pengurusan fatwa dilakukan. Dalam masa sama juga beberapa perihal lain juga diletakkan dalam rang undang-undang ini. Saya nak menyentuh soal fatwa ini dahulu. Kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Luqman. Soal fatwa ini, saya nak memahami dahulu tentang konsep dan juga kepentingan di sebalik fatwa yang berjalan di dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Saudara Ashraf atas jemputan untuk bersama dalam program analisis pada malam ini. Fatwa secara mudahnya untuk kita kongsikan ialah satu penjelasan hukum bagi sesuatu isu yang timbul di kalangan umat Islam. Jadi dalam kita berdepan dengan kehidupan seharian, tentu banyak isu dan masalah yang timbul yang perlu kepada penjelasan hukum. Maka penjelasan hukum kepada masalah tadi dipanggil fatwa. Dan untuk sampai kepada proses mengeluarkan fatwa itu, ada beberapa proses yang perlu dilakukan oleh seseorang mufti ataupun sesuatu badan berautoriti dalam mengeluarkan fatwa. Secara mudahnya boleh saya katakan ada 4 peringkat sebelum mengeluarkan fatwa. Satu peringkat dipanggil taswirul masalah. Memahami dan menggambarkan masalah yang dihadapi. Yang keduanya takyif, meletakkan masalah itu dalam posisi mana dalam fiqhnya. Kemudian yang ketiganya bayanul hukmi, menjelaskan hukum. Maksud menjelaskan hukum ini peranan mufti waktu ini juga memastikan bahawa segala proses dalam dia masuk ke stage yang berikutnya perlu dia mempunyai syarat-syarat dan mengikuti segala metod yang telah digunakan oleh para ulama kita dalam menjelaskan sesuatu hukum dalam bidang fiqh ataupun akidah ataupun akhlak. Kemudian pergi ke stage yang seterusnya, stage mengeluarkan fatwa itu. Jadi sebelum sampai kepada peringkat fatwa ada 3 stage awalan. Betul. Yang perlu dilalui. Jadi ini bagi memastikan sesuatu fatwa yang dikeluarkan itu menepati dengan kehendak syarak. Sebab mufti itu digambarkan oleh para ulama sebagai al-mufti muwakki'un 'anillahi ta'ala. Mufti itu gambarnya seperti dia mengendoskan maksud syarak. Jadi cukup besar tugasan itu. Jadi proses yang dilalui tadi, yang 4 proses tadi ataupun 3 proses sebelum sampai ke proses mengeluarkan fatwa, bagi memastikan konklusinya nanti dalam mengeluarkan fatwa itu dia selaras dengan kehendak syarak. Dan dalam proses itu, kalau tadi disebut tentang negara kita, dalam negara kita ini, kita ada badan fatwa yang dipanggil Jabatan Mufti ataupun Pejabat Mufti bergantung kepada jenama di negeri yang berbeza-beza. Jadi peranan Jabatan Mufti ini ialah melakukan proses pentadbirannya dan kemudian daripada itu baru sampai kepada proses mengeluarkan hukum atau fatwa. Dari segi pentadbiran, dalam konteks, kalau saya nak kaitkan dengan 4 marhalah tadi, 4 senario tadi, 4 keadaan tadi. Dalam proses pentadbiran sekarang ini, pertamanya kita katakan yang pertama tadi, taswir masalah. Pada peringkat moden sekarang ini, peringkat pentadbiran, pejabat mufti akan melantik penyelidik
untuk melihat kepada isu yang ingin difatwakan itu. Penyelidik akan berperanan bagi taswir masalah tadi. Kemudian selepas mereka mengenal pasti masalah itu, mereka masuk kepada tahap yang kedua, letak duduknya masalah ini dalam bab mana. Mungkin dalam bab ibadat, dalam bab itu yang lebih besar lah, dalam bab muamalat, dalam bab munakahat ataupun jenayah, ataupun secara spesifik lagi dalam bab muamalat itu bab solat ataupun bab puasa dan sebagainya. Itu takyif kan, itu perlu diletakkan dalam kedudukan mana. Baru dia pergi kepada bayanul hukmi. Dalam proses itu baru dia akan melalui proses istinbatnya, proses metodologi dalam memahami nasnya dan sebagainya. Dan ini dilakukan oleh penyelidik. Kemudian peringkat yang keempat barulah dibentangkan kepada jawatankuasa fatwa. Ini peringkat yang keempat. Di peringkat jawatankuasa fatwa ini mereka akan melihat dan memastikan segala data dan maklumat yang dibekalkan oleh penyelidik tadi tepat dengan kaedah hukum yang dalam tradisi mengeluarkan hukum dalam Islam. Okey, baik. Jadi itu prosesnya. Okey, proses ini saya nak bertanya dalam konteks bagaimana RUU yang akan bergerak nanti. Saya nak bertanya soalan ini kepada Datuk Dr. Muhammad Azam. Kalau saya dengar tadi, proses dilakukan itu sebelum dibawa kepada peringkat jawatankuasa fatwa. Di dalam RUU juga ada ditekankan soal jawatankuasa fatwa yang akan mengeluarkan fatwa, kemudian akan dilihat sama ada perlu digazetkan ataupun sebaliknya. Tetapi dalam perihal ini saya nak bertanya, adakah selepas RUU Mufti ini dimutamatkan di peringkat parlimen, proses yang sama sebelum dibawa kepada jawatankuasa fatwa itu tetap dijalankan? Itu yang pertama saya nak memahami. Kedua, dalam konteks tentang legal binding ataupun kesan perundangan, RUU ini menekankan bahawasanya fatwa yang digazetkan akan terus dijadikan sebagai undang-undang. Sebelum RUU itu dikuatkuasakan, adakah itu juga secara praktisnya dilaksanakan? Okay, baik, terima kasih Asyaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Saya nak menambah apa yang disebut oleh Sahabat Samaha Datuk Mufti. Dia menceritakan tentang bagaimana sesuatu fatwa itu nak dibawa, proses dia lah, sehinggalah istinbat, nak mengeluarkan hukum dan sebagainya. Dalam konteks di Malaysia, RUU Mufti wilayah persoalan ini satu keperluan. Bagaimana kita nak mendefinisikan, nak membincangkan hak ehwal tentang mufti dan fatwa bagi wilayah persekutuan sahaja. Okey? Jadi sebelum ni memang ada peruntukan berkenaan dengan mufti dan fatwa, tapi sedikit di bawah Akta Undang-Undang Pentadbiran Islam Wilayah Persekutuan 1993. Tidak ada khusus tentang mufti dan institusi fatwa. Maka perlunya RUU Mufti wilayah ini untuk kita mengambil roh tersebut. So dalam konteks ini, apabila RUU ini dikatakan dilulus oleh kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dia menjadi satu undang-undang. Tetapi fatwa yang nak dikeluarkan itu dia mesti melalui proses. Seperti mana yang disebut oleh Sahabat Samaha itu. Mesti melalui, kalau ada isu yang berkenaan ataupun ada permintaan rasmi ataupun dalam badan tersebut memerlukan suatu ketetapan fatwa, maka adanya kajian. Dan kalau perkara itu melibatkan bukan sahaja hak ehwal berkenaan dengan Islam secara khususnya, melibatkan kesihatan macam kita dulu COVID-19, nak keluarkan fatwa tentang wajib tak wajib vaksin COVID ni, itu dia kena tanya dengan pakar-pakar dia. Kalau berkaitan dengan keuangan, kena tanya dengan pakar keuangan. Maka setelah diteliti dan halusi, maka dijawab ke jawatankuasa perundingan hukum syarak kalau bagi di wilayah persekutuan, maka dibuat satu ketetapan. Setelah dibuat ketetapan itu, maka mufti akan pergilah menghadap yang di-Pertuan Agong. Dan apabila dipersembahkan, Agong berkenan. Bila Agong berkenan ini, apakah terus jadi fatwa? Dia ada dua pula lagi. Agong berkenan sama ada fatwa itu hanya bersifat nasihat ataupun panduan hidup. Dan satu lagi iaitu apabila fatwa itu digazetkan. Apabila digazet ataupun diwartakan, dia melikat dari sudut undang-undang. Dan sesiapa yang melanggaри fatwa tersebut boleh diambil tindakan undang-undang di mahkamah syariah di bawah penguatkuasaan. Tapi ada banyak juga fatwa bersifat nasihat, panduan hidup. Saya ingat banyak kali dah benda ni kita berkongsi. Umpamanya fatwa hisap rokok. Banyak negeri yang mengharamkan tapi dia tak wartakan. Kalau tidak, ribu-ribu lah semua kena tangkap. Mahkamah syariah nanti. Mahkamah syariah. Tapi dia berbentuk nasihat lah untuk
memberi pendidikan kepada orang Islam, dan dia hanya tertakluk kepada orang Islam sahaja, bukan kepada orang bukan Islam. Ini yang dimaksudkan. Jadi maksud di sini adalah apabila fatwa itu telah diwartakan sebagai contoh, maka akan disiarkan perwataan itu dalam beberapa proses, dan selepas itu penguatkuasaan akan berlaku. Akan dilakukan. Baik, saya perlu tanyakan soalan ini kepada Mufti kerana ini merupakan satu indikator penting dalam pelaksanaan ataupun pengenalan RU Mufti ini. Berkaitan tentang indikator meletakkan Asy'ariyah dan juga Maturidi sebagai aliran yang dikhususkan dan letak dalam RU ini dalam menggambarkan pengertian tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Saya nak memahami tentang apakah indikator utama yang diletakkan hanya berfokus kepada dua aliran ini saja, sedangkan kita ketahui hakikatnya ada lebih daripada itu yang diraikan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya memahami perkara ini, Mufti. Saya rasa untuk menjelaskan isu ini secara lebih mudah lah. Boleh saya katakan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini satu aliran yang mewakili majoriti pegangan umat Islam di seluruh dunia dan juga termasuk di negara kita dan juga di Nusantara ini. Jadi itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi justifikasi besar untuk kita masukkan dalam ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah dalam RU Mufti. Ada dua tempat dalam dua section lah yang terlibat yang dalam perkara ini. Yang pertama dalam syarat pelitikan Mufti dan timbalan Mufti, dan yang kedua dalam proses mengeluarkan fatwa. Jadi bila kita letakkan Asy'ariyah Maturidi dalam konteks akidah, ialah bermaksud ia satu bentuk aliran yang mewakili majoriti umat Islam di seluruh dunia. Sebab itu kalau kita belajar ilmu akidah daripada peringkat bawah sampai peringkat tinggi lah, kita akan ketemui dengan istilah yang dikatakan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu di ta'rifnya Asy'ariyah dan Maturidi. Bukan kita nak menafikan aliran lain, tetapi ia merujuk kepada arus besar dalam dunia Islam yang telah menerima pakai mazhab ataupun manhaj ini ataupun aliran ini dalam metod pengajian akidah. Itu secara mudah yang boleh saya katakan satu. Yang keduanya, ketika kita mendraftkan RU Mufti ini, kita melihat tarikh yang sama sudah ada dalam beberapa buah negeri di negara kita ini. Cuma dia diletakkan dalam pelbagai enactment, sebahagiannya dalam enactment pentadbiran agama, sebahagiannya dalam undang-undang tubuh negeri, sebahagiannya dalam kaedah tauliah dan sebagainya. Tapi ia memang ada tarikh itu. Tak silap saya lebih kurang 7 atau 8 buah negeri yang mentarikhkan perkara yang sama. Itu juga menjadi panduan kepada kita dalam mendraftkan RU Mufti ketika mana kita masukkan tarikh Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah dan Maturidi itu. Baik, saya ada persoalan lain berkaitan tentang perihal ini, tapi saya akan tanyakan sebenarnya selepas ini dalam kita berbicara soal isu RU Mufti memperkasa fatwa dan memperkukuh syariat Islam. Semua selepas ini. Baik, saudara, kita masih lagi bercakap soal RU Mufti memperkasa fatwa dan juga memperkukuh syariat Islam. Saya nak kembali semula kepada Mufti. Tadi disebut bahawa pendekatan kita ambil adalah melihat kepada majoriti. Bercakap soal majoriti itu, saya melihat ia bagaikan mengambil pandangan bersifat eksklusif berbanding inklusif, sedangkan negara Malaysia meraihkan kepelbagaian. Bagaimana posisi itu diambil? Adakah memang itu pendekatan yang cuba dilakukan dalam perihal ini ataupun sebenarnya harus untuk diperhalusi lagi? Bila kita lihat kepada kedudukan Asy'ariyah dan Maturidi tadi dalam segi pengajian kita lah, pengajian akidah, dia sudah masuk pada semua aliran yang ada yang diiktiraf dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma istilah itu diguna pakai yang merujuk kepada satu perkembangan dalam sejarah Islam apabila Abul Hasan Al-Asy'ari dapat mematahkan gerakan Mu'tazilah pada masa itu dalam sejarah Islamnya, dan sejak daripada itu istilah itu diguna pakai pendokong dan pengikut dan mereka yang memegang ke manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, merujuk ke Maturidiyah. Pengikut-pengikut mereka ini dinamakan sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dia sebenarnya satu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang sahih, yang telah
letakkan kembali kedudukan yang asal. Selepas satu tempoh tertentu, umat Islam dilanda dengan aliran pemikiran Mu'tazilah pada masa itu. Jadi sejak daripada itu, perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah ini dibawa oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidi. Jadi istilah itu yang telah digunakan pakai yang menuju kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nak kata dia tidak inklusif, itu sebenarnya tidak benarlah sebab dah inklusifkan semua. Semua aliran pemikiran yang sahih, yang betul, yang berasaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma istilah itu digunakan pakai dalam tradisi ilmunya. Sebab kalau kita belajar ilmu fiqh contoh, tradisinya kita pakai nama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ini tradisi dalam pengajian fiqh. Istilah itu digunakan pakai. Ya, sama juga dalam akidah. Jadi walaupun perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah itu telah tersebar di seluruh dunia, tetapi pada masa yang sama yang menyebarkan itu ialah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Maka dia telah sinonim. Bila sebut Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia Asy'ariyah dan Maturidi. Ada beberapa terma lain lagi yang digunakan seperti Ahlul Hadis, Ahlul Tasawuf, juga termasuk dalam Sunnah wal Jamaah. Tapi bila kita kaji dan bila kita tengok, Ahlul Hadis pun dah golongan Asy'ariyah Maturidi. Ahli Tasawuf pun dah termasuk dalam Asy'ariyah Maturidi. Dengan sebab itu kita juga study penulisan-penulisan para fuqaha yang para ulama tentang bidang ini, mereka lebih selesa untuk melimitkannya kepada Asy'ariyah Maturidi sebab semua aliran lain telah ada dalam itu. Okey. Macam kita katakan golongan salaf, golongan khalaf, itu telah terkandung dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak timbul lagi kita nak excludekan mereka sebab semua itu telah masuk dalam keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, maksud tak ada isu berkaitan tentang perbezaan yang seperti sebut-sebut sebelum ini kerana semua itu terkumpul di dalam satu rumpun yang sama. Tidak ada isu sebenarnya. Okey, baik. Nanti saya bertanya lagi tentang hal ini lebih mendalam lagi. Saya nak kembali semula kepada Datuk Dr. Muhammad Azam. Kalau kita bercakap soal isu fatwa ini, saya nak memahami dahulu kerana disebut tadi bahawasanya undang-undang RU ini memberikan khusus kepada peranan fatwa dan juga mufti dalam konteks untuk pembangunan syiar Islam itu sendiri. Sebelum ini, apakah cabaran telah pun wujud di dalam pembangunan fatwa dan juga peranan mufti itu sehingga kan memerlukan suatu akta khusus yang memberikan penerangan lebih detail dan jelas dalam konteks ini? Baik, terima kasih Ashraf. Bila kita bercakap tentang kita nak mewujudkan suatu rang undang-undang, selepas rang undang itu kalau diluluskan dia menjadi satu undang-undang berkaitan dengan fatwa dan juga mufti. Ini sebenarnya diberi kuasa. Kalau di negeri-negeri di bawah Jadual 9, Senarai 2, Senarai Negeri. Khusus untuk wilayah persekutuan, dia di bawah Senarai 1, Jadual ke-9, itu Senarai Persekutuan. Tetapi dikhususkan di bawah satu clause dipanggil sebagai di bawah item 4K, iaitu di mana dalam bahasa Inggeris disebut an ascertainment of Islamic law and other personal laws for purposes of federal law. Makna di sini, walaupun dalam kacamata umum, dia di bawah bidang kuasa negeri, tapi mari kat wilayah, dia nak pergi mana? Kalau di negeri-negeri akan dibawa ke Dewan Undang Negeri. Tapi di wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan Putrajaya, mana ada Dewan Negeri? Dia pergi kepada Parlimen dan ini diberi kuasa dalam perlembagaan. Masalah besar dan cabaran yang dilalui ialah bagaimana wilayah ada fatwa dan juga 13 negeri lain pun ada fatwa. Bagaimana kita nak kata dalam macam kes JSB sekarang ni, macam mana kita ada satu fatwa yang seragam, sebab isunya adalah sama. Di sini peranannya MKI. Dan apabila MKI ini diwujud, salah satu fungsinya untuk satu keseragaman standard terpakai kepada semua negeri di Malaysia. Dalam hal berkenaan dengan fatwa, kita ada Muzakarah MKI. Kalau dulu dipanggil sebagai Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Dan Muzakarah MKI ini dia bukan mengeluarkan fatwa. Dia hanya mengeluarkan satu pandangan. Satu pandangan yang dikeluarkan oleh 13 campur dengan wilayah persekutuan 14 mufti di seluruh Malaysia, dan ada juga saya ingat dalam 4 ke 6 orang yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja untuk duduk dalam Muzakarah MKI. Dan apabila keputusan dibuat, negeri-negeri kalau termasuk di wilayah, dia kena baliklah. Bawa di Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri, kalau di wilayah Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak. Kalau diputuskan sedemikian seperti mana yang ada tanpa ada perubahan, kalau nak buat perubahan
bergantung pada jawatan kuasa fatwa negeri tersebut, kemudian dibawa. Kalau di wilayah ke agung, kalau di negeri di sultan. Okey. Kemudian prosesnya seperti mana yang saya sebut sebelum ni lah, sama ada nasihat ataupun nak diwartakan. Okey, soal keseragaman ini saya nak bertanya, dalam undang-undang mufti ini adakah menyelesaikan isu pokok keseragaman fatwa? Saya kira ini bukan satu perkara pokok sebab itu adalah ketetapan negeri-negeri. Negeri-negeri mempunyai kuasa terhadap hal ehwal agama, termasuk hukum syarak berkenaan dengan fatwa. Jadi adanya muzakarah MKI dan adanya MKI itu satu platform untuk kita nak seragamkan. Tapi kita tak boleh nak dapat 100%. Tapi kalau boleh kita dapat sebanyak yang mungkin, keseragaman itu dia lebih baiklah. Tapi itu adalah bidang kuasa negeri yang kita tak boleh campur tangan. Dan apabila bercakap bidang kuasa negeri, dia adalah hak sultan dan raja-raja Melayu. Kalau dia persekutuan, hak dia Pertuan Agong. Jadi apabila rang undang-undang sebagai contohnya diberi perkenan oleh Agong untuk dibawa kepada Parlimen, untuk dibahas, dibentang, dibahas dan kemudian apa di Mekosir diluluskan dan sebagainya, itu di bawah konsen ataupun perkenan baginda. Dan sebelas melalui proses itu, kalau kita tahu di Parlimen, dia telah melalui apa dipanggil perkenan yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 30 hari. Kalau tidak, selepas itu dia akan menjadi satu undang-undang. Dan apabila sesuatu fatwa selepas itu dibuat, dia kena balik kepada yang di-Pertuan Agong kerana ini duduk di bawah wilayah persekutuan. Okey, baik. Mufti, saya nak bergerak kepada jawapan yang telah pun diberikan oleh Mufti sebentar tadi yang menggambarkan bahawasanya aliran-aliran sebentar tadi telah pun diterangkumkan dalam dua terma Asy'ariyah dan juga Maturidi ini. Cuma persoalan pokok kepada saya, sekiranya sudah pun diterangkumkan kepada keseluruhannya, mengapa harus melakukan pendekatan melabelkan dua terma ini sahaja dalam konteks negara kita yang mempunyai kepelbagaian terma itu? Jika benarlah itulah pendekatan yang dilihat. Dan kedua, dalam konteks pendekatan yang digunakan dalam RUU ini seperti disebut ada dua bahagian yang meletakkan tentang pengkhususan Asy'ariyah juga Maturidi ini sendiri, berkaitan tentang mufti, berkaitan tentang khususnya mereka yang akan dilantik di dalam ataupun mereka yang mahu mengamalkan atau mendapatkan lesen untuk menyebarkan agama Islam. Saya nak bertanya kepada mufti dalam perihal ini, bagi individu di dalam persekutuan yang tidak saliran ataupun barangkali berbeza sedikit dengan terma yang seperti digunakan dalam mufti itu dalam RUU mufti ini, adakah mereka ini akan terkesan dengan penguatkuasaan undang-undang? Dia macam ni, bila kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah itu ialah aliran Asy'ariyah Maturidi, maknanya dia telah mewakili satu keluarga besar kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau aliran itu keluar daripada itu, maknanya aliran itu bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah kita nak masuk ke aliran-aliran sesat yang lain Ahlussunnah wal Jamaah? Itu tidak mungkin boleh berlaku. Jadi bila kita letakkan Asy'ariyah Maturidi, maknanya kita telah nak menyekat daripada aliran-aliran sesat masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sebab everybody, setiap orang akan mengaku dia Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran sesat pun akan mengaku dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bila kita letakkan Asy'ariyah Maturidi, dia terus ada metodnya, ada manhajnya, ada kaedah berfikirnya yang kita boleh nilai adakah sesuatu kumpulan itu masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Jadi itu sebab ia ada kaitan juga perkara keduanya, ia ada kaitan dengan perkembangan ilmu. Jadi ilmu akidah ini dia telah berkembang daripada zaman Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada tabi'in, sehingga kepada masa kita sekarang ini. Jadi ilmu yang berkembang di sepanjang zaman ini membentuk satu pendekatan tertentu bagi kita membuat kupasan dan ulasan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kupasan dan ulasan itu ada diestablishkan dalam nama ilmunya, golongan yang dipropori oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mereka ini telah membuat satu struktur, satu format, satu pendekatan dalam kita berinteraksi dengan isu-isu semasa yang ada kaitan dengan akidah. Jadi kalau kita nak umumkan Ahlussunnah wal Jamaah, boleh kita umumkan, tetapi dia akan ada masalah sebab kita nak guna pakai manhaj mana dalam kita berinteraksi dengan isu-isu semasa dalam akidah. Jadi kalau kita letakkan Asy'ariyah Maturidi, dia sudah ada manhajnya yang jelas yang boleh kita gunakan, dan orang dalam bidang ini memang telah menggunakan pakainya manhaj ini sejak ratusan tahun. Kemasukan Islam di Nusantara ini pun ratusan tahun dulu dengan cara ini, dengan cara aliran Asy'ariyah Maturidi. Dan kita sekiok sampai sekarang dari segi akidahnya tidak pernah
kita menghadapi masalah di sepanjang sejarah perkembangan Islam di negara kita ini dengan kita beramal dengan Asy'ariyah dan Maturidi ini. Jadi atas itu saya melihat pentarifan Asy'ariyah dan Maturidi itu kepada sunnah wal jamaah sudah tepat dan sudah merakumi apa kita perlukan dalam kita berdepan dengan isu-isu semasa, khususnya dalam aliran pemikiran akidah. Okey, baik. Selepas ini saya bercakap berkaitan tentang isu pengurusan struktur, khususnya berkaitan tentang RUU ini. Sebenarnya saya akan kupaskan dalam analisis. Baik, saya nak bertanyakan soalan ini langsung kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azram berkaitan tentang anggapan perbezaan fahaman dalam konteks RUU Mufti ini. Bagaimana Datuk Dr. melihat? Ianya harus untuk dilihat sebagai satu perkara yang walaupun berbeza tetapi diuruskan dengan baik. Dan dalam masa yang sama juga, perbezaan ini, adakah ia satu pembaharuan minda dalam Islam itu sendiri? Okey, baik. Terima kasih, Asyab. Bila kita bercakap tentang perbezaan pendapat, perbezaan pandangan, itu ada satu lumrah. Kita kalau dalam mazhab, kalau kita ambil dari sudut fiqh pun, kita ada 4 mazhab muktabar, kan? Kita di belah Nusantara kita bermazhab Syafi'i. Bagi mereka di India subkontinent dan sebagainya mazhab Hanafi. Belah-belah Arab sana tu ada yang Maliki, kemudian kita ada Hambali. Dalam konteks ini di Malaysia, kalau kita melihat pada pegangan akidah, saya bukan pakar dalam bab akidah, tapi dalam pengamatan saya sudah sekian lama kita bermazhabkan dengan pegangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seperti mana saya bersama sebut tadi, dalam 7-8 negeri di Malaysia telah meletakkan sedemikian. Perkara ini menjadi penting sebab kita tidak mahu ada satu pertembungan pandangan di kalangan mufti. Itu sangat penting. Kerana itu kalau di wilayah sudah mempunyai satu tanggapan dan ketetapan mengambil pendekatan yang sudah majoriti supaya keadaan negara ini aman. Ingat tadi saya sebut tadi bagaimana kita nak menyelesaikan ketidakseragaman ini supaya tidak timbul masalah kepada masyarakat. Kita tidak mahu apabila fatwa dikeluarkan di negeri A berbeza dengan negeri B, dia akan menjadi masalah dan konflik. Dia kata, okey, saya masuk negeri ini, saya tak ada menjadi masalah sebab dianya harus. Tapi kalau saya masuk negeri B, dia haram. Jadi orang yang negeri B akan masuk negeri A supaya dia boleh buat benda ni. Jadi ini berlaku ketidakseragaman dan akan menyusahkan. Dan pandangan ini adalah pegangan ini sudah berkurun. Kita tidak mahu adanya konflik yang timbul. Seterusnya kita juga nak memastikan bahawa tidak ada kebimbangan terhadap mana-mana pihak, bahawa dia dianggap sebagai inklusif. Disebut tadi kan kita mestilah bersifat inklusif, bukan eksklusif. So dalam konteks kepelbagaian yang kita ada 14 mufti di Malaysia, mereka boleh berbincang, bermusyawarah dalam konteks di platform muzakarah MKI, di platform yang tidak resmi. Saya ingat masa dalam kajian yang kami buat, saya bersama satu saya di UiTM, di Universiti Malaya, kita ada buat kajian yang agak lama, komprehensif berkenaan dengan isu fatwa dan mufti ini. Kita nak memastikan bahawa bagaimana kesepakatan itu dapat diambil. So dalam hal ini, dan pendekatan yang diambil itu adalah pendekatan yang moderate, yang wasati, supaya dianya sesuai untuk keadaan masyarakat yang majmuk di negara. Yang majmuk. Okey, baik. Dan perihal ini saya nak bertanya kepada mufti soal konflik isu mufti ini. Kita tahu mufti merupakan satu bentuk institusi yang sangat dipandang tinggi khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Sebarang konflik harus dilaksanakan dengan baik dan diuruskan dengan baik. Tidak boleh dinafikan RUU Mufti ini telah mewujudkan satu konflik di antara pandangan berbeza dalam kalangan mufti. Dalam perihal ini, bagaimana seharusnya tindakan diambil oleh institusi mufti sendiri bagi memastikan supaya sebarang perbezaan pandangan itu, konflik itu diuruskan dengan baik tanpa menjejaskan institusi mufti itu sendiri. Dalam masa yang sama juga, mesej moral yang harus diberikan kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di negara Malaysia ini, bagaimana harus diperhalusi tentang perihal ini? Sebagaimana yang dimaklumkan oleh yang bagi Datuk tadi tentang bagaimana kita nak keseragaman itu berlaku dalam kita menguruskan fatwa di negara kita ini.
kita ada beberapa platform sebenarnya. Satu platform peringkat muzakarah MKI yang juga disentuh tadi oleh bahagian Datuk. Dan yang kedua kita ada platform di peringkat negeri iaitu peringkat Jawatankuasa Fatwa negeri masing-masing lah. Dan di peringkat negeri pun mereka juga kadang-kadang ada juga membuat kunjung hormat, membuat perbincangan sesama mufti, sesama jabatan mufti bagi menghuraikan dan menguraikan sesuatu isu yang berlaku. Jadi platform-platform ini yang ada sebenarnya boleh diguna untuk memastikan berlaku penyeragaman. Tetapi kalau tidak juga boleh berlaku penyeragaman itu, kita bersikap saling hormat menghormati antara satu sama lain dengan kita memahami itu bidang kuasa negeri berkenaan. Macam saya yang diamanahkan untuk menguruskan kefatwaan di wilayah persekutuan, saya akan melaksanakan amanah itu berasaskan kepada apa yang saya pahami tentang suatu fatwa, apa yang dinasihatkan kepada saya oleh Jawatankuasa Fatwa di wilayah persekutuan, dan apa yang kita hasil daripada perbincangan yang kita lakukan di banyak peringkat sebenarnya. Saya sebagai academician universiti, masih lagi di universiti, juga selalu hadir dalam conference, dalam seminar yang berkaitan kefatwaan, yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan akidah. Jadi semua platform-platform ini sebenarnya membantu saya untuk memastikan apa-apa keputusan di peringkat wilayah persekutuan yang saya diamanahkan untuk meruskannya itu betul-betul tepat dan betul-betul dekat dengan kehendak syarak dari segi fatwanya. Jadi kalau berlaku perbezaan dengan negeri lain, maka saya hormati negeri berkenaan. Okey. Baik. Saya nak mendapatkan penjelasan lanjut tentang perihal ini. Dalam pembentukan RUU Mufti, walaupun ianya terkait hanya kepada wilayah persekutuan, tetapi secara konsep gambarannya, wilayah persekutuan bagaikan menggambarkan keseluruhan bagi negara kerana ia terlibat dalam isu persekutuan, walaupun ia tidak dipakai di peringkat negeri. Saya nak memahami, dalam pembentukan RUU Mufti ini, adakah diwujudkan libat langsung daripada keseluruhan pandangan-pandangan mufti daripada negeri lain? Dan juga pandangan mereka adakah diambil kira juga dalam pembentukan RUU ini? Ya, dalam suka saya sebutkan, perjalanan RUU Mufti ini bermula sejak 2011 lagi. Sudah 10 tahun lebih. Dia dalam proses itu tentunya telah dilibatkan dengan pelbagai pihak, pelbagai pakar yang dilibatkan dalam memastikan ianya betul-betul berjaya dalam pembentangan di Parlimen. Sebab kita kena memahami proses yang dilalui oleh sesuatu rang undang-undang, bukan rang undang mufti saja. Semua rang undang-undang yang ingin dibentangkan di Parlimen, dia melalui proses libat urus dengan pelbagai pihak, pelbagai bidang kepakaran, bidang taruh. Jadi itu memang berlaku dalam pembentukan, dalam penggubalan RUU Mufti ini. Cumanya bila saya dilibatkan secara langsung dengan RUU Mufti ini sejak tahun 2020. Saya sebutkan tadi bermula 2011. Tapi bila saya masuk ke Pejabat Mufti tahun 2020, itulah poin tempat saya mula terlibat dengan penggubalan RUU Mufti ini. Jadilah proses itu, puluhan mesyuarat yang kita lakukan dan melibatkan pelbagai stakeholders dan pakar dalam memandu Jawatankuasa yang dibentuk untuk memastikan RUU Mufti ini selaras dari segi undang-undang, selaras dari segi syaraknya, sebab ia melibatkan kefatwaan sangat penting. Harus tertib perjalanan. Jadi saya boleh pastikan semua proses itu telah berjalan dengan baik. Okey, baik. Saya nak bertanya kepada Datuk Dr. Muhammad Azram. Di Malaysia sekarang ini RUU Mufti itu bidang kuasanya diberikan kepada Yang Pertuan Agong. Posisi Yang di-Pertuan Agong itu adalah bersilih ganti antara negeri-negeri. Dalam konteks negeri-negeri yang mengambil pendekatan berbeza sedikit dalam fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, dan selepas ini barangkali Sultan itu dilantik sebagai Yang Pertuan Agong, bagaimana rang undang-undang ini menguruskan perbezaan konflik yang barangkali timbul daripada perspektif ini? Okay, terima kasih. A very good question. Ya, seperti mana semua kita tahu bahawa keunikan institusi agung di Malaysia ialah setiap 5 tahun akan bertukar, kecuali kalau ada kemangkatan atau peletakan jawatan ataupun yang sebagainya seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Jadi setiap agung tu adalah representatif daripada negeri masing-masing, daripada Sembilan Sultan. Jadi ini bagi saya tidak menjadi isu apabila seseorang sultan itu, tuanku itu menjadi agung. Dia agung ni dan juga respektif sultan yang lain tu, dia kalau dia ada kepakaran
dalam bidang hal ehwal Islam, alhamdulillah. Kalau dia tidak ada kepakaran, dia akan mendapat nasihat daripada siapa? Dalam undang-undang yang ada di semua negeri termasuk di wilayah, mendapat nasihat dari sudut hukum syarak ni dia ada dua saja. Sama ada mufti ataupun majlis agama Islam. So dalam hal ini tidak timbul akan berlaku konflik kerana agung tu mempunyai absolute power. Dia dengar nasihat mufti, tapi kalau dia tak mau dengar nasihat mufti, itu pelambang dia. Itu absolute power given dalam undang-undang kita, dalam perlembagaan kita. Itu kuasa yang diberi kepada sultan dan raja dalam hal berkenaan dengan Islam. Tapi of course lah dia akan mendapat pandangan daripada mufti dan juga majlis agama Islam. So dalam hal ini, yang saya kira yang paling penting sekali ialah bagaimana institusi agung itu memain peranan. Kita jangan lupa, saya dah cakap banyak kali, Muzakar MKI sebagai satu platform untuk kita nak mengatasi perkara ini. Itulah diwujudkan MKI pada tahun 1968 supaya perkara ini dapat kita selaraskan, dapat kita adunkan dengan adunan yang mewarisi apa yang telah kita hadapi dan kita telah masak sebegitu lama. Bukan baru masak 67 tahun, Ashraf. Benda ni dah masak semenjak daripada zaman Kesultanan Melaka. Kita dah masak ni, orang panggil. Kalau kita kata sebut, kalau sebelah utara tu kacau halua Maskat tu, kalau kacau dodol tu kira dah sedap sebab dah lama masak tu kan. Jadi MKI ini berperanan untuk membantu dalam hal ini. Dan pengurusi MKI sekarang ni dengan adanya pindaan tahun 2022, tahun 2022 itu kebahagiaan yang mana Sultan Selangor, sekarang ni Sultan Perak. Dan dia adalah wakil daripada Majlis Raja-Raja. Ingatlah, Majlis Raja-Raja wakil. So dalam hal ini, apa yang dibawa oleh Agung itu adalah representatif daripada Raja-Raja. Dan of course, dia mempunyai absolute power, absolute decision daripada apa yang dia nak, baginda nak buat sebagai kapasiti dia sebagai yang di-Pertuan Agong seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Okey, baik. Dalam perihal ini juga saya nak bertanya kepada Mufti. Memandangkan institusi Mufti dalam konteks RU wilayah ini diperkasakan bidang kuasanya dan juga bagaimana ia bergerak menjalankan fungsinya. Saya nak bercakap soal isu kod etika Mufti itu sendiri. Mungkin saya harus bertanya juga kepada Mufti dalam perihal ini. Adakah sekarang ini sudah ada kod etika Mufti tertentu telah dilaksanakan dalam memastikan supaya Mufti-Mufti yang dilantik ini mempunyai satu kriteria yang cukup baik, ataupun jika tidak ada keterhadapan, keperluan itu adakah perlu dijadikan sebagai sandaran? Kita perlu melihat Mufti ini seorang penjawat awam. Jadi dia tertakluk kepada semua etika sebagai seorang penjawat awam dan dia tidak ada pengecualian langsung daripada etika berkenaan. Jadi kalau kita sebagai penjawat awam sudah ada kod yang perlu kita atur dan perlu kita akur, maka itu sebenarnya sudah satu bahagian daripada kawalan atau kontrol supaya mufti ini tidak bertindak di luar daripada yang sepatutnya dia bertindak. Kemudian yang keduanya, selain daripada kod etika pejabat awam tadi, mufti dipandu oleh proses, kalau dalam melaksanakan tugasnya sebagai mufti itu, ada proses tertentu yang perlu dia laksanakan sebelum dia keluarkan fatwa itu. Dan ini telah saya jelaskan di peringkat awal tadi. Tapi secara umum saya boleh sebutkan lagi sekali, proses itu ialah mesti melalui penyelidikan kepada sesuatu isu dan dibentangkan dalam kuasa fatwa dan bila diputuskan dia dibawa sama ada akan diwartakan ataupun tidak, itu stage yang seterusnya. Jadi proses itu juga satu etika kepada seorang mufti. Dia tidak boleh buat sesuatu perkara yang melawani dengan etika yang dia ada sebagai seorang pejabat awam dan juga dalam proses pengeluaran fatwa. Cuma yang unik dalam RU Mufti ini ialah proses itu dikononkan, dibentuk dalam bentuk akta, sebab di wilayah persekutuan dipanggil akta, di negeri dipanggil enactment. Jadi kedudukan itu, proses itu semuanya dikononkan, diaktakan dan menjadi kedudukan mufti itu lebih
diperkasakan institusinya dan dia boleh melaksanakan tugasnya dengan lebih selesa dengan penuh kawalan. Okey, baik. Ini satu pandangan saya kira baik untuk saya fahami lebih lanjut berkaitan bagaimana pengurusan etika mufti itu dilaksanakan. Selepas ini kita nak bercakap tentang di masa hadapan bagaimana pengurusan berkaitan tentang institusi syariah Islam itu khusus terkait dalam konteks fatwa dan juga mufti harus untuk digerakkan dan dilaksanakan. Semua selepas ini. Baik, kita masih lagi bercakap soal RU Mufti memperkaskan fatwa dan juga memperkukuhkan syariat Islam sudah pun berada di blok terakhir ketika ini. Saya nak bertanya kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam Abdil berkaitan tentang kesatuan antara pelbagai fahaman yang bersandarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dalam konteks untuk mengimbangi kepelbagaian mazhab berada di negara kita ini. Bagaimana pihak-pihak khususnya mereka yang pakar dan arif dalam bidang-bidang mereka ini dalam soal menyuarakan pandangan dan pendapat, mencari titik tengah dalam masa yang sama dan memastikan supaya keharmonian itu berlaku. Pendekatan ini harus dilihat bagaimana konteksnya supaya akhirnya nanti mesej itu dilihat oleh mereka orang Islam kebanyakan dan juga orang bukan Islam melihat bahawasanya Islam itu sendiri meraihkan perbezaan pendapat dalam keharmonian. Okey, baik, terima kasih Ashraf. Saya melihat, saya ingin mengimbau apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila beliau telah menyuruh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk menerbitkan semula buku Adabul Ikhtilaf oleh Taha Jabir Alwani. Bagi saya buku ini sangat penting bagi semua orang. Sebab mufti, para pemimpin-pemimpin agama Islam, cendekiawan, orang awam memahami ini. Bagaimana kita nak melaksanakan, nak kita mengambil satu pendekatan, apabila kita ada perbezaan pandangan itu, kita ada kesatuan. Bagaimana hal ini? So dalam konteks, kalau dalam mauduk yang kita bincang pada malam ini ialah berkenaan dengan fatwa. Jadi macam mana kita nak bawa kesatuan pandangan dalam fatwa ini? Kerana itu saya rasa yang paling penting bagi saya ialah kesatuan di kalangan 14 mufti yang ada di Malaysia. Kita kena ingat, Malaysia ni adalah satu-satunya negara yang mempunyai mufti, saya panggil mufti secara resmi ya. Kita tidak mahu yang mufti yang disebut individu mufti yang ada dalam internet itu. Mufti yang resmi menurut undang-undang kita ada 14 mufti. Macam mana kita nak ada kesatuan dalam perbezaan pandangan itu? Kerana itu perlunya saya panggil muzakarah. Muzakarah secara resmi di mana mufti-mufti itu berjumpa apabila timbulnya perkara-perkara yang perlu mereka ambil. Ada juga kita panggil perbincangan secara tidak langsung. Disebut tadi oleh Sahibul Samaha, pertemuan-pertemuan. Dan dalam kajian yang telah kami buat, saya ingat kajian itu telah mencadangkan bahawa pertemuan rasmi dan tidak rasmi perlu diadakan di kalangan mufti supaya perbezaan itu dapat diambil satu pandangan titik tengah. Mungkin saya dengan Ashraf, apabila kita membincangkan satu perkara, Ashraf punya pandangan yang berbeza dengan saya. Tapi di mana titik pertemuan kita untuk masalah ummah, untuk masalah ummah di negara ini, kita mesti ambil satu titik pertemuan. Kalau tidak, akan berlaku porak-poranda dalam kalangan masyarakat kita kerana kita berhujah dan kita tidak mahu mengambil satu pendekatan supaya penyelesaian itu dapat dibuat. Yang ini sangat penting dalam konteks apabila kita membicarakan tentang mufti dan fatwa di Malaysia, terutama sekali dalam polemik yang sedang berlaku RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, baik. Saya nak bertanya kepada Mufti dan juga jaminan diberikan oleh Mufti. Selepas RUU Wilayah Persekutuan ini barangkali akan diluluskan di peringkat Parlimen kedua-dua Dewan. Saya nak bertanya tentang kesuburan perbincangan intelektual dalam kalangan ilmuwan-ilmuwan agama Islam khususnya di kawasan Wilayah Persekutuan. Adakah akan lebih terbatas selepas ini? Saya rasa dalam keadaan sekarang ini, kesuburan intelektual itu berlaku dengan baik. Cuma dia berlaku mungkin di peringkat ahli-ahli akademik, ahli intelektual. Sebab kita perlu faham begini, ajaran Islam ini perlu kita sampaikan kepada audiens yang betul.
khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita tengok audiens itu, kita bercakap dengan mereka mengikut level ilmu yang mereka ada. Jadi kalau kita ingin berbincang perkara intelektual yang melibatkan kepelbagaian aliran yang ada, itu ada platformnya, iaitu platform intelek, platform akademik, dan itu telah berlaku di negara kita ini. Di conference, di universiti itu telah berlaku. Dalam viva PhD berlaku, dalam tulisan jurnal akademik berlaku. Jadi itu tidak menghalang langsung dalam dengan RU Mufti ini. RU Mufti ini mentakrifkan ahli sunnah wal jamaah itu dengan Asy'ariyah Maturidi. Itu satu sektornya yang menjadi tajuk perbualan. Dan yang keduanya, RU Mufti ini meletakkan beberapa tata cara bagi seseorang mufti dan institusi mufti itu bergerak dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang mufti. Jadi ada dua perkara sebenarnya dalam kalau kita dapat rumuskan dalam RU Mufti itu. Satu tentang ta'rif tadi, dan satu tata cara seorang mufti itu bertindak dalam melaksanakan tugasnya dalam beberapa perkara yang diamanahkan di Jabatan Mufti. Sebagai contoh, di Jabatan Mufti, dalam RU Mufti ini ada perkara yang membincangkan tentang jawatankuasa fatwa, tentang jawatankuasa ru'yah, hilal, melihat anak bulan, jawatankuasa pengajaran dan pengawasan agama, jawatankuasa tentang arah kiblat, falak. Jadi ini antara core business kepada pejabat mufti. Jadi apabila semua perkara ini diaktakan, maka ia mempunyai satu panduan cukup jelas untuk sesuatu pejabat mufti itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kalau kita nak kata bila ada RU Mufti ini maka kesuburan intelektual itu akan terhenti, itu satu perkara yang tidak mungkin akan berlaku dengan sebab ada satu RU Mufti. Sebab rang undang-undang lain pun itu prosesnya. Rang undang-undang apa saja, rang undang-undang yang dibentang di Parlimen, ada limitasi tertentu yang diletakkan, tapi dia tidak menyekat sebarang perbincangan akademik tentang sesuatu perkara itu. Jaminan itu diberikan langsung dalam pilihan ini. Baik, saya nak bergerak kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam. Apa yang kita bincangkan sekarang ini, semua ini hanya akan dapat dilaksanakan apabila ahli-ahli Parlimen akan membuat keputusannya, dan keputusan itu terletak di tangan 222 ahli Parlimen di Parlimen. Nasihat diberikan kepada mereka ini untuk melihat bahawasanya keperluan yang memungkinkan keperluan untuk memperkasakan isu fatwa dan juga syariat Islam ini. Bagaimana peranan harus diambil oleh ahli-ahli Parlimen yang telah dikuasai oleh rakyat untuk melakukan satu undang-undang di dalam Parlimen nanti, dan bagaimana harus digerakkan? Okey, baik. Terima kasih Ashraf. Ini satu perkara yang amat penting. Kerana seperti mana saya sebut tadi, hanya untuk wilayah-wilayah persekutuan, apa saja yang berkaitan berkaitan dengan Islam, dan dia di wilayah persekutuan, dia dipanggil sebagai akta, dia perlu melalui Parlimen di bawah kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Betul. So dalam hal ini saya ingat libat urus kepada ahli-ahli Parlimen, iaitu 222 ahli Parlimen Dewan Rakyat itu penting supaya mereka memahami. Kalau mereka tak faham, mereka ada banyak persoalan, dan saya kira banyak libat urus sedang dibuat. Saya ingat Jabatan Mufti Wilayah dengan Mufti pun, dan kami di IKIM pun banyak kita membuat banyak engagement, kita buat kenyataan, kita menulis dalam rencana dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagi saya ialah ahli Parlimen ini ada dua. Di Dewan Rakyat, selepas itu di Dewan Negara. Ada yang Muslim dan ada non-Muslim. So di kalangan Muslim ni ada dua pula dia punya, saya panggil school of thought. Satu, isu yang dibangkitkan berkenaan dengan aliran. Satu lagi ialah dia kata mestilah dia berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan itu. Kerana itu bagi saya, apabila rang undang-undang ini telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk diangkat ke Parlimen, maka bagi saya tidak ada satu pengecualian pun bagi ahli-ahli Dewan Rakyat untuk tidak meluluskan. Okey? Selaku raja dan ketua bagi wilayah-wilayah persekutuan, baginda telah mendapat nasihat yang baik dalam hal ini. Banyak perkara yang telah dibuat di Jabatan Mufti sendiri, Jabatan Peguam Negara sendiri, bahagian haiwan undang-undang JPM. Ini semua telah melalui proses dan telah mendapat apa yang dipanggil sebagai satu draft ataupun RU itu yang baik. Bagi yang non-Muslim ni, saya mengambil pendekatan di sini bahawa mereka kena faham bahawa bidang kuasa ini adalah di bawah bidang kuasa, di bawah perkara 35, di mana
undang-undang yang nak dibawa ini di bawah RU Mufti dan Persekutuan ini tidak satu mengurangkan kekuasaan agung dan tidak mengambil ataupun bercanggah atau mengambil kebebasan seseorang individu itu yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Baik, terima kasih atas pandangan bagi kedua-duanya. Itu Profesor Madya Datuk Dr. Luqman Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, juga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam Adil yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM atas perkongsian ini. Dan juga kepada saudara, saya harapkan agar apa yang telah diperjelaskan oleh dua individu ini dapat mencernihkan kembali berkaitan tentang kekacauan dan juga kesalahfahaman yang berlaku dalam kalangan kotak fikiran kita. Dan tentunya apa yang dilakukan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan supaya syiar Islam itu dan juga pemerkasaan agama Islam itu terus dimartabatkan di negara ini. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.